Niat umrah badal ya, badal umrah. Sahaja aku niatkan hati melaksanakan ibadah umrah untuk sebut siapa, Allah yarham, Allah yarhamah, berihramku dengannya kerana Allah Ta'ala. Okey, dah semua dah berniat ya. Jadi siapa-siapa yang telah berniat tadi, maka sekarang ni kita sudah berada di dalam ihram. Maka kita terikat dengan 13 pantang larang ihram, dan kita akan menjadi halal sebaik saja kita bertahallul menyelesaikan ibadah umrah kita. Baik, kalau ada jemaah yang nak buat umrah malam ni ke ataupun petang ke, tuan-tuan boleh maklum dekat saya. Nanti saya bawa tuan-tuan ke Tanaim ya, untuk mikat di Tanaim. Tuan jangan pergi sendiri-sendiri. Saya tak benarkan tuan-tuan pergi sendiri. Sebab semalam pun saya nak cerita sikit. Sebenarnya semalam ni 3 kali saya berulang daripada hotel ke Tanaim. Pagi sekali, petang sekali, malam ada satu yang last. Malam tadi berlaku satu peristiwa. Hampir-hampir jemaah kita ni nak kena tipu. Masa kita tahan dia kata satu kepala 10 riyal. Jadi kita ada 4 orang, 40 riyal lah. Bila sampai di haram, dia minta jadi 80 riyal. Dia naik double 80 riyal. Itu sebabnya saya tak izinkan tuan-tuan pergi sendiri ya, takut kena tipu. Jadi kalau tuan-tuan nak pergi, maklum dekat saya. Dan tuan-tuan yang telah berniat umrah dan ihram ini disunatkan untuk memperbanyakkan bacaan talbiyah. Bacaan talbiyah ni sampailah kita nak mula tawaf nanti, baru kita berhenti ya. Banyakkan lafaz talbiyah. Okey tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, untuk hari ini ziarah luar kita akan berakhir sekejap lagi. So selepas ni jemaah-jemaah yang telah berniat akan mengerjakan ibadah umrah sehingga selesai. Nanti tengah hari balik makan di hotel, dan selepas tu kita tak ada apa aktiviti. Kita bebas. Aktiviti kita bebas ya. Dan cumanya insya-Allah besok kalau tak ada apa halangannya, kita akan mula mohon untuk proses kuarantin di rumah. Besok kita akan buat. Hari tu kita nak buat macam tergesa-gesa sangat. Jadi kita buat besok. Kerana besok ni hari terakhir lah kita. Ni hari Selasa kita nak berangkat ke Madinah dah. Untuk proses permohonan kuarantin di rumah ni nanti, saya ingat kita akan pecahkan jemaah kepada kumpulan yang lebih kecil, dan setiap kumpulan tu nanti akan ada seorang yang monitor lah. Saya minta siapa-siapa yang mahir menggunakan ICT ni nanti tolong bantu saya. Contohnya kita bagi 10 orang ke, so 10 orang dalam satu kumpulan tu, tolong selesaikan untuk 10 orang dalam kumpulan dia lah. Jadi tak perlulah semua nak tumpu dekat saya. Sebab nanti takut dia tu tak boleh nak diuruskan cepat. Jadi kalau bagi 10-10, sebab 10 nama boleh isi dalam satu form. Saya pun tak ada pengalaman lagi isi form ni. Sebab itulah saya balik ni, saya baru nak tengok. Saya cuba buat satu dulu untuk diri saya dulu, macam mana proses dia. Tadi saya ada bincang-bincang lah dengan kawan-kawan mutawif yang lain. Mereka maklumkan dia tak ada masalah kalau tuan-tuan balik naik bas ke, naik jalan udara ke, masih dibenarkan. Cuma ada satu surat nanti tuan-tuan kena bawa. Surat tu kena bagi kepada pihak airlines yang tuan-tuan akan terbang lah, mengikut pesawat domestik masing-masing lah, destinasi masing-masing.
Kalau bas pun dia ada satu surat dia akan keluarkan. Macam kami daripada Ipoh ni, tak ada masalah lah, kita tak bercampur dengan orang lain. Dia yang problem ni kalau pengangkutan awam yang melibatkan orang awam lah, macam bas apa nama express ke apa ke. Tapi setakat hari ni dimaklumkan yang menaiki pesawat tak ada masalah, boleh je. Dia akan bagi seat yang diasingkan lah dengan jemaah, dengan apa ni, dengan orang lain. Dan nanti tuan-tuan, bila tuan-tuan sampai ke Malaysia, ada banyak lagi protokol kesihatan yang kita kena lalui di KLIA nanti. Banyak ya. Okay, kita akan swab test sekali lagi. Lepas tu kita dipakaikan gelang. Lepas tu kita akan ada pemeriksaan kesihatan. Dan selepas tu kita akan kuarantin 7 hari. Tadi saya nak cerita kepada tuan-tuan tentang Masjid Syajarah. Masjid Syajarah ni dia dekat dengan Masjidil Haram. Syajarah maksudnya pohon ataupun pokok. Masjid tu dinamakan Masjid Pokok ataupun pohon. Kenapa dinamakan dengan nama Masjid Syajarah, Masjid Pokok? Kerana pernah berlaku satu peristiwa di mana Rasulullah berada di kawasan itu. Tiba-tiba datang sekumpulan musyrikin. Kemudian mereka mencabar Rasulullah. Mereka kata, kalau betul kamu ni Rasul, tu kamu nampak tak ada 2 pohon kurma depan ni, depan masjid, depan Rasulullah masa tu ada 2 pokok tamar. Ya, ada 2 pohon tamar kat situ. Kalau betul kamu Rasul, kata dia, kamu suruh pohon tamar tu berjalan pergi depan kamu sekarang. Jadi Nabi ni dia tahu dah perangai orang Arab, dia tak nak layan sebenarnya. Tapi Allah perintahkan Nabi angkat tangan doa. Allah nak tunjuk pada musyrikin ni. Nabi pun angkat tangan berdoa. Kemudian Allah perintahkan Nabi supaya melambai-lambai kepada pohon kurma tu. Nabi pun melambai dengan tangan dia. Dengan izin Allah, berkat mukjizat Rasulullah, pohon ni tadi dia keluarkan akar-akar dia. Kemudian dia berjalan pergi ke depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun bisik kepada pohon tamar. Nabi kata, kembalilah kamu ke tempat asal. Dia pun pergi balik ke tempat asal dia. Dia hidup pohon tamar tu selepas tu. Jadi dengan peristiwa tu menyebabkan musyrikin ni, ya, mereka melihat mukjizat Nabi yang maha besar ni. Ada yang beriman, ada yang tak beriman. Jadi sempena dengan itu, sebab tu ada satu masjid dinamakan Masjid Pokok Syajarah. Masjid Syajarah. Ada masjid jin, ada masjid, dulu ada masjid kucing. Tapi masjid kucing ni dah dirobohkan. Ini perjalanan kita ni tuan-tuan. Selepas ni kita akan melalui, kita akan tengok Jabal Sur, Jabal Nur, ya, ataupun kita panggil Gua Hira. Gua Hira ni tempat di mana baginda Nabi SAW menerima wahyu yang pertama. Dengan wahyu yang pertama itu, secara rasminya baginda telah diangkat menjadi Rasul yang terakhir. Nabi terima wahyu di sini, di Gua Hira ni.
Gua Hira ni pun dulu boleh kita mendaki, tapi sekarang kawasan tu ditutup. Dulu ada orang yang pergi mendaki sampai ke atas. Dia nak sampai ke atas tu lebih kurang 45 minit lah. Selalunya mereka mendaki lepas asar sampai di atas tu maghrib. Pemandangan dia cantik lah.